Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syarul Islam dalam Berita Pagi edisi 9 Mei 2023. Saudara, anak seni perlu diberi ruang serta kebebasan dalam berkarya demi memperoleh hasil kualiti produk bermutu tinggi. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada sidang media selepas tayangan perdana filem Anwar The Untold Story di Ibu Negara malam tadi. Saya tentunya tidak tahu, tapi oleh kerana ini hasil seni yang daya cipta dan kreativiti itu harus ada. Kita berikan ruang agak bebas. Sudah tahu kadang-kadang ada singgung kritikan, termasuk abang saya dan adik saya itu pun dimasukkan. Saya tidak cadang untuk edit apa-apa. Jadi kerana saya percaya dalam pembikinan filem ataupun hasil kreatif harus diberikan sedikit ruang kebebasan. Dan ini saya rasa juga pendekatan baru finas supaya ada wewenang, discretion. Tetapi prinsip seni ini harus lebih bebas untuk memastikan kreativiti itu tercungkil. Mengulas mengenai filem itu, Datuk Seri Anwar menyifatkan hasil karya sutradara dari Indonesia itu pintar dan hebat kerana mampu menggarap penceritaan selama 23 tahun kepada filem berdurasi kira-kira 90 minit. Sementara itu, Dr. Wan Azizah berharap filem berkenaan mampu menangkis semua persepsi negatif yang pernah dilemparkan terhadap suaminya. Filem yang menelan kos 10 juta ringgit itu bakal menemui penonton di pawagam seluruh negara mulai 18 Mei. Terdahulu, Datuk Seri Anwar yang ditemani Dr. Wan Azizah tiba di pavilion kira-kira 8.15 minit malam. Kehadiran Perdana Menteri disambut meriah oleh hadirin. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil. Lebih 250 tetamu kehormat terdiri daripada tokoh politik, penggiat industri kreatif dan beberapa personaliti terkenal tempatan termasuk Datuk Seri Siti Nurhaliza juga hadir. Anwar The Untold Story, filem arahan pengarah Indonesia, Viva Westi, dibintangi Farid Kamil Zahari yang memegang watak sebagai Anwar, manakala aktris Indonesia, Acha Septriasa, membawa watak Dr. Wan Azizah. Pengurusan pelarian dan pemohon suaka akan ditambah baik menerusi 4 kluster. Ini berikutan berlaku peningkatan ketara jumlah golongan itu yang memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di negara ini. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, jumlah pemegang kad UNHCR meningkat kepada 185,760 orang tahun ini berbanding 75,617 pada tahun 2009. Justru 4 kluster utama akan diberi tumpuan meliputi mekanisme pengurusan pelarian dan pemohonan suaka, penentuan status pelarian, penguatkuasaan undang-undang dan penyediaan sistem sokongan sosial. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tinggi pengurusan pelarian dan pemohon suaka di Putrajaya. Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, penglibatan entiti kerajaan, UNHCR dan badan bukan kerajaan dalam dan luar negara perlu diperkukuh demi menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Baik, rang Undang-Undang RUU Ombudsman 2023 akan dibentangkan di Parlimen Oktober ini. Ia kini di peringkat akhir untuk dimuktawadkan bagi mendapatkan pertimbangan serta kelulusan Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said, RUU tersebut akan berfungsi untuk menerima, mengendali dan menyelesaikan aduan berkaitan salah takbiran sistem penyampaian perkhidmatan awam. How do we differentiate? What kind of complaints we looking at? My personal view as the law minister ialah, my view is that we must look at ombudsman to look at agency that deals with the public. That is my view. Kalau agensi itu dia tak deal dengan public, I mean, to me, the complaint can be in-house, but yang deal dengan public. For example, macam KP kata, one of the biggest problem is local council. People are not happy. Dia pergi, dia daftar, dia tunggu. There's so many things they're not happy because they're paying for the services.
So where do they go? So these are the things that we want to do with this libat urus, to fine-tune what kind of ombudsman model are we looking at. Tambahnya, RUU itu akan bertindak sebagai satu badan bebas yang mengamalkan konsep tidak memihak dalam menguruskan aduan yang disalurkan oleh orang awam terhadap sistem penyampaian perkhidmatan awam. Ia turut diterima pakai dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. 115 daripada 195 negara di dunia mempunyai institusi ombudsman. Langkah menaikkan OPR berupaya menyuntik keseimbangan dalam ekonomi negara. Penganalisis ekonomi berpendapat Malaysia perlu mengawal kecairan mata wang seiring pergerakan pasaran. Tindakan itu juga diharap mampu membantu negara kekal berdaya saing khususnya dalam aktiviti perdagangan dan pelaburan. Mengamalkan perdagangan dan negara terbuka, kita sebenarnya bergantung juga kepada pelaburan dari pelabur-pelabur asing, dan jika kita juga bersaing, negara kita bersaing dengan negara-negara lain untuk menarik pelabur. Jadi kita sudah lihat di banyak negara maju ini memang kadar dasar semalamannya tu tinggi. Jadi pelabur-pelabur ni kebanyakannya memang akan membuat pelaburan di sana, dan jika OPR kita terlalu rendah berbanding dengan yang lain, jadi kita agak kurang menarik. OPR yang dinaikkan juga bagi memastikan keseimbangan kadar pengangguran yang rendah ketika ini yang boleh mempengaruhi kadar inflasi. Baik, lebih 39 juta bilangan pelawat dicatatkan oleh portal MyTax yang diperkenalkan Lembaga Hasil Dalam Negeri Hasil sejak November 2020. Platform yang dibangunkan sebagai pusat sehenti bagi perkhidmatan dalam talian disediakan Hasil itu turut merekodkan 400,000 muat turun setakat 30 April 2023. Menurut Pengarah Jabatan Operasi Cukai Syaharudi Othman, pihaknya sentiasa menambah baik sistem berkenaan dari semasa ke semasa berdasarkan keperluan pembayar cukai. Jadi kita sentiasa menambah baik apa-apa fungsi di dalam MyTax ini, termasuklah konsep single sign-on di mana pembayar cukai boleh gunakan satu nombor pengenalan dan satu ketelaluan sahaja untuk masuk. Boleh daftar juga pemenuhan nombor PIN melalui MyTax ini, dan dalam MyTax ini juga pembayar cukai boleh dapat banyak peranan. Dia boleh mainkan peranan sebagai dia sendiri sebagai pembayar cukai ataupun sebagai pengarah syarikat ataupun sebagai majikan. Berdasarkan kaji selidik yang dijalankan, 69.1% pengguna berpuas hati terhadap portal berkenaan. Permodalan Nasional Berhad Pernas bakal memperkenal produk baharu khusus buat pesara kerajaan, tentera, belia dan wanita pertengahan Jun ini. Pengarahnya, Datuk Abu Bakar As-Siddiq berkata, inisiatif tersebut selaras dengan saranan kerajaan dalam usaha meningkatkan taraf hidup rakyat yang terkesan dengan ekonomi global masa kini. Dikhususkan kepada antaranya adalah pesara-pesara kerajaan, dari tentera dan sebagainya, juga kepada belia-belia yang keluar daripada universiti agar mereka melihat sebagai usahawan ataupun bisnes franchise ini satu cara untuk mereka mendapat pekerjaan daripada bergantung pada makan gaji. Tambahnya, setakat ini pembiayaan bagi program berkenaan masih dalam penelitian pihak Pernas dengan mengambil kira bilangan penyertaan yang boleh menyertai program tersebut. 100 pelajar cemerlang lepasan program matrikulasi Kementerian Pendidikan KPM ditawar beasiswa Yayasan Bank Rakyat YBR. Pembiayaan pendidikan itu melibatkan pertukaran 4.7 juta ringgit kepada pelajar Melayu dan Bumi Putera di peringkat ijazah pertama. Ia melibatkan bidang data sains, kejuruteraan, perakaunan dan perakaunan profesional. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Fakhruddin Ghazali berkata usaha itu dibuat bagi menjamin kebajikan pendidikan pelajar cemerlang B40 dan asnaf. Alhamdulillah, apa yang kita usahakan hari ini bersama Yayasan Bank Rakyat ialah untuk memastikan
semua anak-anak yang tentu ada cabaran dalam kehidupan mereka dapat kita bela dan kita bantu. Dari segi teknikalnya, pihak bahagian migrasi sentiasa mengadakan kaedah-kaedah untuk permohonan menggunakan sistem yang lebih adil kepada semua pihak. YBR telah bersetuju menawarkan beasiswa kepada 100 pelajar cemerlang lepasan program matrikulasi KPM bagi tempoh 2022 hingga 2025. Bersua kembali. Polis menahan 2 lelaki dan 2 wanita dipercayai terlibat dengan kegiatan mengugut peminjam wang untuk menuntut bayaran hutang dengan membakar kenderaan. Suspek juga disiasat berhubung kes menyimbah cat merah di beberapa rumah mangsa sehingga menyebabkan kerugian lebih RM40,000 dalam kejadian di Pulau Pinang 30 April lepas. Kesemua suspek ditahan di beberapa lokasi sekitar Tambun, Ipoh dan Ulu Kinta Perak pada 4 dan 6 Mei lepas. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zin berkata 4 suspek itu dipercayai menjalankan kegiatan jenayah itu sejak Mac lepas dan melakukan ugutan dengan membakar serta menyimbah cat pada kenderaan pemilik yang gagal membayar hutang yang tinggal di kawasan utara iaitu Perak, Kedah dan Pulau Pinang. Kesan ialah pemberi pinjam wang ini adalah pemberi pinjam wang daripada sebuah negara jiran yang mana mangsa yang mana ibu dia buat report itu bekerja di sebuah negara jiran dan hasil daripada pinjaman yang dibuat beliau tidak mampu bayar. Pemberi pinjam wang di negara jiran itu telah menghubungi peminjam-peminjam yang masih lagi berhutang dengan mereka untuk melaksanakan jenayah ini. Laki dan pasangan kekasih itu direman 7 hari manakala seorang lagi wanita direman 4 hari dengan kesemua mereka disiasat mengikut Seksyen 5-2 Akta Pemberi Pinjam Wang APPW 1951 serta Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Baik, program Delegasi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF dan Polis Diraja Malaysia menjalani latihan dalam perkhidmatan Kepolisan Negara Indonesia selama 7 hari bermula 8 Mei di Jakarta. Pendedahan diberikan kepada 9 ketua balai polis yang terpilih bagi meningkatkan lagi kualiti kecekapan tugasan. Menurut Esko MCPF Datuk Kamarudin Marali, program ini akan diperluas dengan membuat lawatan ke negara China. Ya, di Jakarta kita punya program macam biasa, kita buat lawatan kepada Mabes, ya, Markah Besar Polis Indonesia. Lepas tu kita hari kedua tu kita pergi ke Jakarta, Polis Jakarta untuk menilai ataupun bagian operasi mereka, ya, misalnya unit pelancong, tempat latihan, tempat apa, kita dah berhubung dengan mereka dan mereka telah setuju. Platform jaringan usahawan secara percuma disediakan bagi membantu usahawan yang muflis dan terkesan akibat pandemik COVID-19. Inisiatif itu membolehkan golongan usahawan mempromosi sekaligus mengembangkan perniagaan masing-masing.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Fine Network and Deal (FND), terdapat 3 segmen dalam platform jaringan tersebut, iaitu usahawan syarikat, pelabur dan mereka yang boleh mempamerkan produk serta perkhidmatan mengikut kategori disediakan. Kami seboleh-bolehnya memfokuskan usahawan yang baru mula nak berniaga ataupun yang terjejas teruk akibat COVID. Pasal dia kedua-dua ni kena start balik daripada asal. Mungkin buat bisnes baru ataupun yalah, sebelum ni kalau kita tengok masa COVID ni kerajaan ada banyak bagi bantuan untuk peniaga-peniaga, tapi mostly dia tak dapat. Yang berbalik kepada tadi, dia tak ada kertas kerja, dia tak ada track record untuk sales. So kita bantu balik daripada awal. Jelasnya lagi, FND juga sedang bekerjasama dengan pihak bank dan agensi kewangan kerajaan untuk turut serta mempromosikan tawaran dan geran kepada usahawan. Usahawan yang berminat boleh layari www.fndnet.my dan pendaftaran adalah percuma. Bekas kaki tangan RTM Puan Rasmidah Rashid, 68 tahun, meninggal dunia selepas menderita kanser payudara tahap 4 sejak 2 tahun lepas. Allahyarhamah dan mesra disapa Kak Ida menghembuskan nafas terakhir di rumahnya di Kampung Melayu Kepung pada petang Isnin. Masa 2 hari raya tu keadaan dia kesihatan dia merosot, kita bawa dia pergi hospital melalui panggil ambulan. 2 hari raya kita masukkan, lebih kurang dalam 6 hari raya doktor telefon saya supaya bawa balik sebab keadaan dia bertambah teruk. Saya ingat dalam 5-6 hari dia dekat rumah, dia pun dah pergi. Itu ya. Terima kasih pada RTM, rakan-rakan yang sudi datang semalam. Terima kasih, saya ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Kak Ida menamatkan perkhidmatannya di RTM 8 tahun lepas selepas berkhidmat di beberapa unit termasuklah Seksyen Ehwal Semasa dan unit pemberitaan TV. Jenazah Allahyarham akan disemadikan di tapak perkuburan Raudah Sakinah, Kampung Melayu Frim pagi ini. Kemeriahan Aidilfitri kali ini dikongsi bersama pendengar setia Labuan FM. 3 pemenang rancangan khas Aidilfitri Ronda-Ronda Syawal dipilih berdasarkan ucapan kreatif raya pada Ramadan lalu menerima kunjungan kaki tangan dan penyiar stesen itu. Penerbitnya Puan Rafiah Ibrahim berkata ia bagi menambah keceriaan sekaligus manfaatkan semangat kebersamaan dan keterujaan Hari Raya bersama pendengar. Kalau kebiasaannya mereka hanya mendengar celoteh-celoteh DJ di radio, kini menerusi program Ronda-Ronda Syawal ini, mereka dapat beraya bersama DJ-DJ kesayangan mereka selaras dengan tema sambutan Aidilfitri RTM tahun ini, iaitu Raya Sama-Sama. Happy lah, sebelum ni belum ada yang pernah jumpa kan di mana-mana. Lepas ni dengar radio, tengok di live FB kan. Sekarang semua nampak real live. Beralih ke sukan. Jaguh baling tukul besi negara Jackie Wong terpaksa merelakan pingat emas Sukan SEA Kemboja 2023 diberikan kepada seteru utamanya dari Thailand disebabkan isu teknikal sekaligus gagal mempertahankan emas edisi lalu di Hanoi. Menurutnya, walaupun bantahan dibuat Kesatuan Olahraga Malaysia KOM, ia tetap ditolak tanpa sebarang alasan kukuh. Kita telah filekan protes dengan appeal. Lepas tu dia reject appeal without any reason. He say, the jury say we are going to find out the video, but he didn't show it to us. He just rejected our appeal, our protest. How can it be? Memang yang itu tidak adil bagi saya. Saya amat kecewa dengan apa yang keputusan yang telah dibuat sebab mereka tak tunjuk apa-apa. Terima, saya tak boleh terima sebab dia pun tak bagi satu sebab ataupun alasan yang cukup kukuh. Jadi isu ini akan dibawa kepada CDM supaya boleh menarik perhatian CDM.
isu ini. Hal-hal ini tak akan berlaku lagi yang hari kedua, hari ketiga. Berdasarkan keputusan rasmi, Kitipong meraih pingat emas selepas melakukan balingan sejauh 64.49 meter, manakala Jackie perak dengan catatan jarak 64.20 dan gangsa menjadi milik seorang lagi atlet negara, Sadat Marzuki Arjisan. Jackie mula memenangi pingat emas baling tukul besi di Tamasya Sukan C Kuala Lumpur 2017 dengan catatan 65.90 meter dan ia dirampas seteru yang sama pada saingan 2019 di Filipina. Pada edisi lalu di Vietnam, Jackie kembali merampas pingat emas dari Kitipong dengan catatan 66.49 meter. Skuad karate negara terlepas peluang pertahankan pingat emas dalam acara komite berpasukan lelaki apabila tumpas tipis 2-3 kepada Vietnam. Kesilapan dilakukan beberapa wakil negara dan atlet berpengalaman. S. Prem Kumar membuatkan skuad negara terpaksa akur sekadar meraih perak. Aksi di Pusat Konvensyen Troy Changvar menyaksikan Prem Kumar terlalu gairah untuk meraihkan kejayaan mendahului lawan meskipun pertembungan masih berbaki beberapa saat. Saya tak boleh tahan saya punya perasaan ni, betul-betul. Sebab saya tim sudah kalah, until now I cannot feel like my goal. It's normal to win and lose. Sometimes it happen. Biasalah, menang kalah tu is part of the process. Saya rasa dia dah bagi everything. If you see first day, dia kalah, last SEA Games datang balik di SEA Games, menang balik. Sementara itu, Malaysia berkongsi gangsa dengan Indonesia dalam acara komite berpasukan wanita selepas tumpas di peringkat separuh akhir. Malaysia kekal berada di kedudukan ke-7 selepas berakhir hari ketiga Tamasya Sukan C 2023 apabila kontingen negara sekadar menambah 4 lagi pingat emas pada Isnin. Kam negara mengutip setakat ini mengutip keseluruhan 10 emas, 13 perak dan 25 gangsa. Atlet acara tukul besi, terjun dan pelayaran antara yang menyerlah. Jaguh tukul besi negara Grace Wong Xiu Mei terlebih dahulu menceriakan kem negara dengan menyumbang emas ke-7 pada aksi di Stadium Morodok Teko, Phnom Penh. Lebih cemerlang, atlet berusia 23 tahun itu melanggar rekod baru Tamasya dengan lontaran sejauh 61.87 meter. Momentum emas diteruskan penerjun muda negara Kimberly Bong dengan menguasai acara 3 meter papan anjal wanita. Kimberly memungut 276.3 mata keseluruhan sekaligus mengekalkan pingat emas yang dimenangi Eng Yan Yi pada Tamasya sama di Vietnam tahun lalu. Skuad pelayaran turut membuktikan kejaguhan menghadirkan kilauan emas ke-9 dan 10 buat negara. Pingat emas berkenaan disumbangkan Muhammad Hafizi Mansur dalam acara RSX dan Izri Hafizi Fitri bagi acara RS1. Acara sukan dui tahunan yang berprestij di rantau Asia Tenggara. Sukan C Kemboja 2023 kali ini dibawakan dari Phnom Penh, Kemboja. Nantikan aksi-aksi perjuangan atlet-atlet negara yang dibawakan untuk anda sepanjang 3 hingga 17 Mei di TVOK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Click. Eksklusif hanya di RTM. Saudara Bapak itu mengakhiri berita pagi hari ini. Ikuti berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.